arahan. Pertama, ta'rif ilmu tauhid dah selesai. Yang kedua apa? Topik. Dan yang ketiga adalah samarah. Jadi samarah ini kamu ambil ibarat ni, ma'rifatullahi wa rusulihi bil barahinil qat'iyyah thumma al fawzu bis sa'adatil abadiyyah bil khuludi fi al jinanil 'aliyyah. Ma'rifatullah wa rusulihi bil barahinil qat'iyyah ثم الفوز بالسعادة الأبدية بالخلود في الجنان العالية. معرفة الله ورسله بالبراهين القطعية ثم الفوز بالسعادة الأبدية بالخلود في الجنان العالية. Ini adalah buah ataupun hasil daripada mempelajari ilmu akidah. Ilmu akidah. Namun apabila kita tambah lagi samarah daripada mempelajari ilmu kalam, saya dah tegaskan sebelum ini, satu, kita mempelajari apakah akidah. Faham? Himpunan-himpunan akidah yang wajib diimani. Dan kitab Aqidah Tahawiyah ini adalah konsepnya seperti itu. Himpunan tanpa ada dalil dan tanpa ada daf'i syubah. Namun sebagai faedah, perlu juga kita tambah dengan samarah daripada ilmu kalam yang sebelum ni pun saya dah sebut dah. Ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbati al-aqaidi ad-diniyah as-sahihah wa daf'i al-syubah al-batilah. Jadi maksud daripada ilmu kalam kan, iaitu kita mengetahui akidah dengan dalil. Faham? Dengan dalil yang qat'iyah. Sama ada dalil qat'iyah itu naqliyah ataupun aqliyah. Maka atas dasar itu kita tambah lagi samarah ini, iaitu al-qudratu ala raddi ala al-madhahibi al-mukhalifah. Kamu ambil yang lain lah, yang lain. Ini teks ni daripada kitab Al-Qanun fi Ahkamil Ilm, Al-Yusi. Yusi ni ulama tauhid. Mungkin biasa dengan nama As-Sanusi kan. Ni Al-Yusi. Jadi ambil ni, faedah ataupun samarah daripada belajar ilmu kalam. Fahiya fid dunya husulul yaqin. Fahiya fid dunya husulul yaqin wal irtifa'u an hadid at-taqlid. Ini lebih menyeluruh, sebab itu kita ambil teks ini. Fahiya maksudnya faedah lah. Hiya tu kembali kepada faedah. Amma faidatuhu fahiya, adapun faedahnya ilmu kalam, fahiya, maka dia faedah itu di dunia. Husulul yaqin wal irtifa'u an hadid at-taqlid wa irsyadul mustarsyidi
husulul yaqin wal irtifa'u an hadidit taqlid wa irsyadul mustarsyidi wa ifhamul mu'anidi wa hifzu qawa'idid dini an syubahil mubtilin wa irsyadul mustarsyidi wa ifhamul mu'anidi wa hifzu qawa'idid din an syubahil mubtilin wa hifzu qawa'idid din an syubah al mubtilin wa sihhatun niyati wal ikhlasu wa sihhatun niyati wal ikhlasu wa ghairu zalika وغير ذلك وفي الآخرة الفوز بالسعادة. Itu madai. Bila kita nak terangkan faedah daripada belajar ilmu tauhid dengan ilmu kalam kan, perlu sentiasa fahami perbezaan tu. Yang mana yang disebut sebagai fardu kifayah. Jadi dalam faedah ni pertama dia sebut, pertama faedahnya husulul yaqin wal irtifa'u an hadidit taqlid. Orang yang belajar akidah bersama dengan dalil ni, dia akan bertambah yakin. Faham? Maksudnya pertama dia nak terangkan faedah untuk diri dia sendiri, husulul yaqin pada diri dia, dan dia akan naik daripada lembah taklid. Hadid ni benda bawah, tempat rendah. Jadi dia akan meningkat daripada orang awam, imanul muqallid, kepada iman bukan muqallid. Faham? Sebelum dia belajar, dia iman dia dipanggil iman al-muqallid, maksudnya tanpa tahu dalil. Jadi dengan dia mempelajari bersama dengan dalil, maka dia irtifa', faham? Dia naik, meningkat daripada lembah taklid, daripada tanah rendah taklid, naik kepada peringkat husulul yaqin bil adillah. Yang ketiga dia sebut irsyadul mustarsyidi. Ini faedah dia kepada orang lain pula. Dia dapat memimpin orang yang meminta pimpinan. Faham? Maksudnya apa? Dalam masyarakat ni ada orang yang mana terjebak dengan syubhat-syubhat, keliru dalam bab akidah. Faham? Dia baca zaman sekarang lagi lah pelbagai, dia dengar, dia baca, bacalah WhatsApp, tengok dalam YouTube, jadi serabut. Jadi orang yang mengetahui akidah sahihah dan menolak akidah batilah dengan dalil, dia dapat pimpin orang tu. Faham? Dapat pimpin. Itu yang ketiga. Wa ifhamil mu'anid. Wa ifhamul mu'anid. Dan dia dapat membungkam. Bungkam tu maksudnya mematahkan hujah. Mematahkan hujah golongan penentang. Faham? Maksudnya golongan-golongan yang membawa akidah batilah, maka oleh kerana dia mempelajari hujah, dalil dan juga dafa' syubah, maka dia dapat bungkam, tutup mulut, sehingga orang itu terdiam dengan akidah yang dia bawa. Wa ifhamul mu'anid, yang ketiga. Yang keempat, kemudian yang kelima, wa hifzu qawa'idid din an syubah al-mubtilin, dan memelihara pondisi-pondisi agama, maksudnya tiang-tiang asas agama, qawa'idid din. Faham? Qawa'id ni kalau rumah tu yang bawah tu piling tu orang panggil qawa'idul bait. Faham? Maka golongan mutakallimin ini dapat menjaga tiang-tiang agama, tiang-tiang teras agama daripada syubhat-syubhat orang yang membawa kebatilan. Faham? Dia ada syubah, kekeliruan yang muncul dalam masyarakat dalam perkara akidah, itu dia panggil syubah. Sama ada dari segi mujassimahnya,
sama ada segi musyabbihahnya, syiahnya, mu'tazilahnya, itu semua syubah. Faham? Maka dia dapat jaga asas agama, maksudnya bahagian akidah daripada perkara tersebut. Kemudian wasihatun niyyah wal ikhlas, dia dapat apabila akidahnya betul, dia mengenal Khaliq, maka dia dapat menjaga akidahnya, niatnya. Sebab dia belajar akidah, tidak ada yang dapat memberi mudarat manfaat melainkan Allah. Maka dia tak perlu nak menunjuk-nunjuk, kerana makhluk tak boleh memberi manfaat mudarat, maka dia dapat jaga niat dan ikhlasnya dan lain-lain. Itu di dunia. Di akhirat, al-fawzu bis-sa'adah. Faham? Akhirat. Tadi dalam yang mula-mula tadi saya sebut apa? Samarah tadi, yang ringkas tadi. Al-fawzu bis-sa'adatil abadiyah wal khuludu fil jinanil aliyah. Yang itu sudah memadai. Faham? Dan kita pernah ingatkan, inilah dipanggil wazifah al-mutakallimin. Yang hukum mempelajari ilmu tersebut fardu kifayah. Adapun fardu ain, sebenarnya isi kandungan akidah tahawiyah ini secara umumnya dia fardu ain, sebab dia benda yang wajib diiktikad. Cuma sebahagiannya itu adalah benda furu'. Yang betul-betul fardu ain yang dalam sifat 20. Faham tak? Sebab dalam akidah tahawiyah dia ada cabangan daripada sifat, pecahan daripada sifat. Khalas, itu sudah memadai untuk mabadi asyarah yang ketiga dan yang keempat, iaitu kelebihan ilmu ini. Kelebihan yang keempat apa? Yang keempat adalah kelebihan. Jadi kelebihan ataupun fadhal ilmu ini adalah apa? Afdalul ulumi 'alal itlaq. Faham? Afdalul ulumi 'alal itlaqi li ta'alluqihi bi dzatillahi wa rusulihi alaihi wassalam. Afdalul ulumi 'alal itlaq. Afdalul ulumi 'alal itlaq li ta'alluqihi bi dzatillahi ta'ala wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Itu ringkasannya. Kelebihan ilmu akidah ini, dia adalah afdalul ulum secara mutlak. Dia ada satu kaedah dalam kita nak menilai ilmu. Dia ada satu ilmu, contohnya ilmu tentang benda fardu, ilmu tentang cara semayang zuhur, dengan ilmu tentang cara semayang sunat. Jadi antara dua ilmu ni, yang mana lagi tinggi? Ilmu tentang semayang fardu lah. Faham? Sebab ada fardu ain. Ilmu tu fardu ain, kena tahu. Ilmu tentang benda fardu, hukumnya fardu. Ilmu tentang benda sunat, hukumnya sunat. Faham? Ilmu tentang perkara yang mubah, hukumnya mubah. Maka penilaian kedudukan sesuatu ilmu itu berdasarkan, kalau segi hukum syarak, berdasarkan hukumnya, dari segi fardu ke, sunat ke, mubah ke. Dan kemuliaan sesuatu ilmu itu juga disebut begini. Dia kata syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Faham? Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan sesuatu ilmu dengan berkadarkan kemuliaan perkara yang diketahui daripada ilmu tu, ataupun topik dia. Jadi ilmu akidah, apakah dia punya konten dia, isi kandungan dia, iaitu ataupun maklumat dia. Maklum tadi kan, maklumat dia ialah maklumat ataupun ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul,
Jadi sudah tentulah bila maklumat bagi ilmu ni tentang Allah, maka ilmu tu sini adalah ilmu yang tinggi. Faham? Kerana apa dia kata tadi? Kaedah dia, syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Mulianya satu ilmu dengan mulianya benda yang diketahui. Jadi sudah tentulah pengetahuan tentang Allah itu paling tinggi, melebihi pengetahuan dan benda-benda yang lain. Sebab itu tadi kita share, kita sebut tadi afdalul ulumi alal itlaq li itu sebab. Faham? Sebab apa? Sebab apa dikatakan bahawasanya ilmu akidah itu sebagai seafdal-afdal ilmu? Li. Faham? Li ta'alluqihi bidhatillahi ta'ala wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Sebab ta'alluq ilmu akidah ini adalah berkaitan dengan Allah, maka dia paling tinggi. Faham? Berkaitan dengan Rasul, maka dia paling tinggi. Dan berkaitan dengan mempertahankan benda ni. Faham? Iaitu mempertahankan akidah yang sahih dalam ilmu kalam, maka sebab itu dia adalah afdalul ulum alal itlaq. Itu yang keempat. Yang kelima, yang kelima apa dia? Nisbah. Nisbah. Apa maksud nisbah? Okey. Jadi nisbah ni apa? Bila dalam mabadi asyara disebut nisbah. Nisbah tu maksudnya hubungan. Faham? Hubungan antara ilmu akidah ni dengan ilmu lain. Faham? Jadi kamu tulis, nisbah tu maksudnya nisbatu ilmi usulid dini li ghairihi min ulumi syariah. Macam kita belajar dalam pembahagian ilmu, dia ada ilmu alat dan dia ada ilmu ghayah. Faham? Ilmu maksud. Dia ada ilmu wasilah dan dia ada ilmu maksud. Jadi ilmu nahwu dia panggil ilmu alat. Faham? Jadi ilmu nahwu ni sebenarnya bukan ilmu agama, tetapi dia jadi ilmu agama sebab dia menjadi wasilah kepada ilmu agama. Faham? Menaiki kereta bukanlah ibadah, tapi kalau menaiki kereta pergi ke masjid jadi ibadah, pahala. Sebab apa? Menaiki kereta itu adalah wasilah untuk dia sampai kepada ibadah. Itu kaedah dalam syarak kan? Itu kaedah dalam syarak. Jadi sekarang ni apakah hubungan antara alaqah ataupun nisbah? Tadi saya sebut tadi, nisbatu ilmi usuluddin li ghairihi min ulumi syariah. Itu maksud nisbah. Nisbah ilmu usuluddin dengan apa ni, dengan ilmu yang lain. Apa nisbah dia? Okey. Di sini dia bawa ibarat yang panjang. So kita nak cari ibarat yang lebih ringkas. Ibarat yang lebih ringkas yang menerangkan nisbah. Di sini tulis. Wa nisbah, nisbah dia apa? Annahu aslun laha wa hiya furu'un lahu. Itu ringkas.
Madai tulis tu. Annahu hu kembali kepada ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin tu adalah asal bagi ilmu syariah. Wahia far'un lahu. Dan ilmu syariah itu adalah cabangan kepada ilmu akidah. Faham? Apa nisbah dia? Annahu aslun laha wahia far'un lahu. Dia adalah merupakan asal bagi syariat, dan syariat itu adalah cabangan daripada akidah. Cabangan daripada akidah. Yang ke berapa sekarang ni? Yang ke-6. Apa? Yang ke-6. Wadhi'. Maknanya pelopor ataupun yang yang mengasaskan, ataupun yang mula membukukan, yang mula menselibaskan benda ni, yang menyusunnya dalam bentuk buku. Itu bila ulama sebut wadhi', itulah. Bukan yang mengasaskannya. Ilmu akidah ni daripada Allah. Bukan ada manusia boleh cipta pula benda tu kan. Jadi bila sebut wadhi', dia merujuk kepada perkara tersebut. Okey, sebelum kita pergi kepada wadhi' ni, kita tengok pada apa? Ilmu akidah ni. Dia ilmu akidah ni dia ada nama pelbagai. Nanti kita akan masuk pada nama kan. Dia dipanggil ilmu akidah, dia dipanggil ilmu tauhid, dia dipanggil ilmu usuluddin, dan dia juga dipanggil ilmu kalam. Faham? Cuma ilmu kalam tu dia ada yang lebih khas lagi. Faham? Jadi kalau daripada segi serupa, ilmu usuluddin, ilmu akidah dan ilmu tauhid. Faham? Sebab ilmu kalam dia ada tambah lagi bersama, belajar bersama dengan hujah-hujah. Faham? Akliyah. Kemudian belajar pula dalil-dalil untuk menolak syubhat, kebatilan-kebatilan al-firaq, aliran-aliran sesat dalam perkara akidah. Jadi kita nak perincikan sikit berkaitan dengan nisbah ilmu usuluddin. Dia apa beza ilmu syariat? Ilmu syariat ni maksudnya hukum hakam, dan ilmu usuluddin. Ilmu akidah ni al-maqsudu huwa al-ilmu alladhi yuqsadu minhu zatuhu. Kalau ilmu syariat, huwa al-ilmu alladhi yuqsadu bihi al-amalu bihi. Apa maksud dia? Maksudnya ilmu akidah ni yang dituntut daripada ilmu akidah itu adalah ilmu itu sendiri. Faham? Ilmu itu sendiri. Contohnya, satu orang itu, apa maksud ilmu? Ilmu tu maksudnya pengetahuan dalam hati, dalam diri. Contohnya, dia belajar ilmu akidah Allah itu wujud. Tuntutan daripada ilmu itu sendiri, ilmu ataupun pengetahuan bahawasanya Allah itu wujud, iaitu mukallaf itu dituntut untuk berilmu dengannya, maksudnya beriktikad dengannya. Tapi kalau satu orang tu dia tahu semayang zuhur itu adalah fardu, itu dia tahu. Tuntutan daripada tahu adalah sembahyang, amal. Itu yang dimaksudkan. Maksud daripada ilmu syariat adalah al-amalu bihi. Kalau dia tahu saja sembahyang itu fardu tapi dia tak beramal, dia berdosa. Faham? Tapi ilmu akidah itu sendiri adalah sesuatu ilmu yang zat dia dimaksudkan. Maksudnya tahu tentang Allah itu yang dituntut. Faham? Tahu dengan mana i'tiqad. Faham? Tahu dengan mana i'tiqad. Jadi kalau kita nak faham perkataan yang dia kata ilmu usuluddin ni adalah asal, nama dia pun usul kepada agama. Faham? Yang mana dengan kegagalan
dalam ilmu akidah ini dia akan rosakkan syariat. Maksudnya satu orang itu dia solat tetapi akidah dia rosak, maka solat dia tak diterima. Faham tak? Satu orang buat benda-benda syariat furuk tapi akidah dia gagal, maka syariat dia itu akan rosak. Sebab tu dia kata ilmu akidah ni adalah asal dan ilmu syariat itu adalah apa? Adalah cabangannya. Daripada segi apa? Daripada segi yatawaqqafu qabulu syari'ati ala sihhatihi. Faham? Apa dia? Yatawaqqafu ataupun tatawaqqafu sihhatu asy-syari'ati ala apa? Ala sihhatihi. Itu kembali kepada ilmi usuluddin. Bergantungnya kesahihan dalam syariat dengan apa? Dengan sahnya akidah seseorang. Dengan sahnya akidah seseorang. Itu salah satu daripada makna yang disebutkan tadi, bahawasanya ilmu akidah ni asal dan ilmu syariat ni adalah cabang. Kita juga boleh tafsirkan dengan makna yang kedua. Syariat ni dia datang selepas akidah. Apa maksud dia? Dia adalah cabang. Satu orang itu dia mengerjakan sembahyang adalah kerana apa? Kerana diperintahkan oleh Al-Quran ataupun oleh Nabi untuk sembahyang, kan? Sebab tu dia sembahyang. Jadi sembahyang tu, amal dengan sembahyang tu datang daripada perintah Al-Quran. Dan seseorang itu dia mengamalkan perintah Al-Quran kerana dia percaya pada Quran tu. Faham? Maksudnya percaya datang dulu baru amal datang. Faham? Betul tak? Kerana dia beriman dengan Rasul lah, dia mengamalkan sabdaan Rasul. Dia amalkan. Faham? Jadi sebab tu itu yang dimasukkan syariat ni adalah cabang dan akidah tu adalah asal. Itu dari sudut yang kedua. Faham? Kerana apa? Semua amalan-amalan syariat itu adalah bercabang daripada kepercayaan. Jadi kepercayaan kepada perkataan seseorang menerbitkan kepada apa? Menerbitkan seseorang itu beramal dengan perkataan orang tersebut. Sebab itu perkara pertama yang diasaskan adalah iman, maka amal itu akan datang menyusul. Itu memadai untuk nisbah. Nisbah ilmi usuluddin. Yang ke berapa? Yang seterusnya adalah wadih. Wadihnya kalau dalam kitab ini, ringkas ini, dan Syekh Sa'id Fudah pun sebut benda yang sama. Allahu Akbar. Wa wadi'uhu al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari al-mutawaffa sanata 323 hijriyatan wa atba'uhu wal Imam Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi al-mutawaffa sanata 333 wa atba'uhu wa hum ahlu sunnah wal jamaah fi 'urfin nas al-yawm. Jadi wadih kepada ilmu akidah ni apa? Siapa? Secara ringkas orang sebut Imam Abu Hasan Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Faham? Nama lengkapnya Al-Imam Abul Hasan, kunyah namanya Ali bin Ismail al-Ash'ari. Faham? Al-mutawaffa sana 323. Kemudian Al-Imam Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Maturidi al-mutawaffa sana 333.
33, 303. Maksudnya selisih 10 tahun daripada segi kewafatannya. Faham? Ini kena masuk tajuk lain. Mengenali Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Orang panggil Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, Ali bin Ismail. Dia keturunan sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Faham? Keturunan sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Asy'ari ni adalah satu kabilah di Yaman, Zabid. Jadi maknanya beliau ni keturunan Yaman lah. Keturunan Yaman. Allah Ta'ala ambil orang Yaman menjadi mujaddid dalam akidah. Imam Syafi'i pun keturunan Yaman juga. Faham? Belah ibu. Faham tak? Min khibalil adalah daripada Yaman. Al-Azdiyah, ibu Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi untuk masalah wadhi' ni, untuk masalah pengasas ni, dia perlu satu tajuk. Khususnya Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari. Kamu tulis tajuk je. Nanti bila ada masa kita akan bahaskan. Tapi tajuk ni sangat penting supaya kita tidak dikelirukan oleh fakta-fakta yang tak tepat tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ni depan saya ni ada kitab syarah akidah tauhid yang bagus. Ni pun syarah, ni pun syarah. Ni lagi panjang lah, tapi ni lebih tersusun. Tajuk dia Al-Habasyiyah Syarhu Matn At-Tahawiyah. Ulama ni masih hidup dan tinggal kat Malaysia, orang Yaman. Abdullah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir dan Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habashi. Jadi nama kita ni Al-Habasyiyah. So dalam ni semua apa yang saya nak letakkan tajuk ni semua ada bahasanya. Sebab kalau kita tidak mempelajari sejarah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, maka mungkin kita akan terpengaruh dengan tulisan-tulisan tertentu yang memburukkan. Sebab ada satu kumpulan manusia yang menjadikan Asy'ariyah dan Sufiyah ini adalah sinonim dengan aliran sesat. Kalau dekat Yaman tu, kumpulan ni kalau ditanya kita, kamu ni Sufi, anta Sufi? Sufi ni kalau kat Malaysia baguslah, Sufi ni maksud dia ni Sufi lah, maknanya orang soleh ke, orang warak ke. Tapi perkataan Sufi tu dah berubah jadi kalimatuz zam, nak cerca orang. Sufi ni dia merujuk maksudnya kamu ni sesat. Sesat. Jadi mungkin orang yang tidak mempelajari sejarah dia pun akan terpengaruh dengan aliran ni. Dengan Asy'ariyah pun sama juga, dimasukkan dalam golongan sesat. Maka sebab itu kita kena tahu sejarah. Dia ada beberapa sejarah. Imam Abu Hasan Asy'ari ni, beliau ni asalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ni salah satu aliran sesat. Pernah satu zaman Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, Mu'tazilah ni dominan dalam kerajaan. Dominan ni maksudnya akidah rasmi kerajaan Mu'tazilah masa itu adalah Khilafah Abbasiyah. Apabila ilmu kalam ataupun kitab-kitab mantik daripada Yunani diterjemahkan, jadi khalifah waktu tu dia suka dengan ilmu akli ni, sehingga dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Jadi orang-orang yang dilantik dalam pos-pos kerajaan ni, ulama semua Mu'tazilah. Jadi dia ada kuasa. Jadi mereka memaksa rakyat ni, ulama semua sekali, supaya berakidah dengan Mu'tazilah. Jadi ulama dibunuh, diseksa. Yang tak kuat, taqiyah lah, kan? Yang kuat seperti Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia tetap pertahankan walaupun diseksa. Itu kisah masyhur kan, dipanggil masalah khalqil Quran. Masalah khalqil Quran ni adalah satu musibah yang pernah menimpa dunia Islam di peringkat awal ni, zaman Imam Syafi'i, baru tahun 200 Hijrah, yang ramai ulama yang telah diuji. Tapi yang utamanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal telah dipukul dan seumpamanya. Okey. Jadi Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ni adalah Mu'tazilah.
beliau belajar daripada ayah tiri dia, kahwin dengan mak dia, Al-Jubai. Itu sejarah dia. Kemudian pada ketika usia 40 tahun, beliau telah isytihar taubat daripada akidah Mu'tazilah dan telah mengasaskan, jadi bukan mengasas ni. Jadi tajuk pertama yang kita kena belajar, maksud mazhab Asy'ariyah. Wallahu a'lam.